Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi pada kali ini kita akan meneruskan pembelajaran dalam subtopik seterusnya dalam bab 1, iaitu tambah dalam lingkungan 1 juta. Jadi apakah yang adik-adik faham mengenai penambahan? Penambahan ataupun tambah sebenarnya bermaksud satu proses mencari jumlah. Jumlah apa? Jumlah bagi 2 atau lebih nombor. Kalau satu je, itu dinamakan sebagai satu nombor bulat. Tapi kalau dia ada lebih daripada satu nombor, iaitu 2 ataupun lebih, dan kita ingin mencari jumlah bagi ke semua nombor yang diberi, maka kita perlu melakukan operasi tambah. Kemudian, operasi tambah boleh dilaksanakan dalam 2 bentuk yang berlainan. Apakah bentuk-bentuk tersebut? Bentuk yang pertama dikenali sebagai bentuk persamaan. Bentuk persamaan ini juga boleh kadang-kadang dikenal pasti atau dikenali sebagai ayat matematik. Sebagai contoh, satu ayat matematik ataupun bentuk persamaan operasi penambahan seperti berikut. Kita mempunyai 3 nombor, iaitu 192,319 tambah 37,503 tambah 586 bersamaan dengan 230,408. Maka keseluruhan ayat ini ataupun operasi penambahan ini dinamakan bentuk persamaan. Bentuk kedua adalah dikenali sebagai, cikgu pasti adik selalu sangat kenal, bentuk lazim. Bentuk ini selalu digunakan untuk melaksanakan penyelesaian sesuatu operasi matematik. Dan kalau kita ambil nombor yang sama seperti operasi tambah di atas ni, kita boleh nyatakannya dalam bentuk lazim seperti yang berikut. Maka keseluruhan struktur ini dikenali sebagai bentuk lazim. Dan ini adalah merupakan bentuk lazim secara berturut-turut. Satu lagi bentuk lazim, adik-adik boleh kira dahulu 2 nombor pertama, kemudian diikuti dengan nombor yang seterusnya sebelum mendapat hasil penambahan. Apabila kita hendak menambah nombor dengan menggunakan penyelesaian dalam bentuk lazim, terdapat beberapa langkah yang perlu kita ikuti. Apakah langkah-langkah itu? Jadi, semasa menambah nombor dalam bentuk lazim, kita mestilah, yang pertama, bila dah ada dapat nombor-nombor yang dah ditambah tu, kita kena susun setiap nombor. Kalau ada 3 nombor, 3 nombor kena susun. Jadi, susun setiap nombor mengikut nilai tempat. Dan kita kena ikut nilai tempat bagi setiap nombor dan mereka perlu berada dalam satu keadaan selari antara satu sama lain. Macam mana tu? Kita tengok contoh kejap lagi. Jadi, mula-mula kita susun ikut nilai tempat. Bila dah susun setiap nombor mengikut nilai tempat, operasi penambahan akan dilakukan. Dan proses penambahan itu akan dilakukan dari kanan ke kiri. Setiap digit akan ditambah dari kanan ke kiri, iaitu dari nilai tempat yang paling kecil kepada nilai tempat yang paling besar. Maksudnya dari sah ke kemungkinan ratus ribu. Itu adalah nilai tempat yang paling besar setakat yang kita belajar. Jadi kita kena kira dari kanan ke kiri, iaitu dari sah kepada nilai tempat yang lebih besar. Kemudian, sepanjang operasi penambahan kita, kalau kita ada hasil tambah bagi 2 digit yang lebih daripada 10 ataupun 10, kiranya sama dengan atau lebih besar daripada 10, akan ada satu
proses berlaku, iaitu proses pengumpulan semula. Jadi kita kena perhatikan betul-betul sekiranya 2 digit yang kita tambah itu mempunyai nilai ataupun jumlah 10 ataupun lebih besar daripada 10. Jadi macam mana kita nak tahu ada pengumpulan semula ataupun tidak? Jadi mari kita lihat contoh berikut. Katakanlah kita diberi satu contoh seperti berikut. 416,218 tambah 252,501 sama dengan berapa? Jadi langkah pertama seperti mana yang cikgu kata tadi, kita kena susun setiap nombor mengikut nilai tempat. Oleh yang demikian, dalam bentuk lazim kita terus saja susun mengikut nilai tempat, dan manakala kita ada kedua-dua nombor kita mempunyai nilai tempat sehingga ratus ribu, maka ia akan menjadi lebih mudah kerana dia akan nampak sekata. Jadi kita susun mengikut nilai tempat. Ini adalah nilai tempat sah, puluh, ratus, ribu, puluh ribu dan ratus ribu. Jadi susun mengikut nilai tempat dan tambah dengan nombor yang kedua, susun juga mengikut nilai tempat. Dan kita tambah, kemudian kita kena tambah dari kanan ke kiri, iaitu dari nilai tempat paling kecil kepada nilai tempat paling besar. Oleh itu, apabila ditambah, ia akan menjadi begini. 8 tambah 1, 9, tambah seperti biasa. Dan kita akan memperolehi jawapan terakhir, iaitu 668,719. Adakah operasi penambahan ini mempunyai pengumpulan semula ataupun tidak? Jawapannya, ia tiada pengumpulan semula. Kenapa? Kerana kalau adik perhatikan, setiap digit ditambah, apabila ditambah, nilainya adalah lebih kecil daripada 10. Sebab itulah tiada pengumpulan semula berlaku. Macam mana kalau kita mendapat soalan ataupun operasi penambahan yang mempunyai pengumpulan semula? Baiklah, kita perhatikan pula contoh yang kedua ni. Kita diberikan 3 nombor, iaitu 410,212 tambah 28,967 tambah 101,326. Kalau adik-adik perasan, salah satu daripada nombor ini mempunyai lebih sedikit digitnya berbanding dua nombor yang lain. Dan ia hanya mempunyai nilai tempat sehingga 10,000, iaitu nombor kedua ini, 28,967. Jadi untuk melakukan penyusunan dalam bentuk lazim operasi penambahan, sebenarnya tak ada peraturan yang ketat dalam penyusunan. Adik-adik boleh susun, tak kisahlah nombor yang sekecil-kecil nombor dahulu kepada nombor yang lebih besar. Tapi bagi cikgu, untuk memudahkan pengiraan dan mengelakkan kekeliruan, cikgu lebih suka susun nombor yang lebih besar dahulu di atas, diikuti dengan nombor-nombor yang seterusnya yang lebih kecil daripada nombor paling besar. Jadi berdasarkan 3 nombor ini, kita dapat lihat bahawa nombor yang paling besar adalah nombor yang pertama ni, 410,212. Jadi cikgu akan letakkan dia dahulu di tempat paling atas dalam bentuk lazim kita, 410,212, dan diikuti dengan nombor seterusnya yang kecil, yang lebih kecil daripadanya, sehinggalah kepada nombor yang paling kecil. Dan kalau berdasarkan susunan nombor ni, nombor kedua terbesar adalah 101,326 dan nombor yang paling kecil 28,967. Cikgu lakukan dalam bentuk penyelesaian bentuk lazim secara berturut-turut, iaitu dalam satu bentuk lazim yang panjang. Jadi kita teruskan penambahan kita. Jadi di sini kita telah memperolehi 15. 2 campur 6 campur 7 sama dengan 15. Dan kalau kita perhatikan, hasil tambah digit-digit ini lebih daripada 10, kan? 15 lebih daripada 10. Jadi 15 juga datang daripada 10 tambah 5. Dan kita kena melakukan pengumpulan semula, iaitu digit yang digit pertama di sebelah kiri, iaitu 1 ini yang mempunyai nilai 10. Jadi kita kumpulkan 10
kepada nilai tempat yang lebih besar di sebelah kirinya, iaitu nilai tempat 10, dengan meletakkan 1. 1 ini sebenarnya adalah 10. Tapi memandangkan dia sudah masuk kepada nilai tempat yang seterusnya yang ke sebelah kirinya, maka kita hanya perlu meletakkan digit yang pertama sahaja. Dan kita tambahkan keempat-empat digit ini seperti biasa. Jadi 1 tambah 1, jawapannya 1 tambah 1 tambah 2 tambah 6, jawapannya 10. Bagi pengumpulan semula, syarat untuk pengumpulan semula adalah apabila digit-digit hasil tambah digit-digit adalah sama dengan ataupun lebih besar daripada 10. Jadi kita dah dapat 10, maka kita kena lakukan sekali lagi pengumpulan semula. Kemudian kita teruskan penambahan dan kita akan memperolehi 15. Pengumpulan semula sekali lagi dan seterusnya. 1 tambah 1 tambah 2. Okey. Di sini kita dapat 4, bukan 14. Maka kita tidak perlu melakukan pengumpulan semula di sini. Kita tak payah lakukan pengumpulan semula di sini. Jadi kita terus saja tambah seperti biasa. Maka jawapan terakhir kita adalah 540,505. Maka begitulah caranya sekiranya kita memperolehi soalan penambahan yang melibatkan pengumpulan semula. Jadi ingat, bagi penambahan, penyusunan dalam bentuk lazim adalah tidak terhad dan tidak ketat. Tapi bagi cikgu, untuk mengelakkan kekeliruan dan memudahkan penambahan, cikgu akan susun nombor yang paling besar dahulu, diikuti dengan nombor yang paling kecil. Kalau anda ingat, contoh yang cikgu telah beri pada awal tadi, ia adalah satu operasi penambahan pengumpulan semula. Dan cikgu susun nombor-nombor itu mengikut nombor yang paling besar kepada nombor yang paling kecil dalam set nombor penambahan yang telah diberikan. Baiklah, demikianlah tambah dalam lingkungan 100 tambah dalam lingkungan 1 juta. Terima kasih dan jumpa lagi.